Jadi kita masih lagi membincang tentang bagaimana amaran, ya, amaran Allah, amaran Rasulullah tentang orang-orang yang mencuaikan sembahyang, mengabaikan solat. Kerana solat ini, kalau dibandingkan dalam tubuh badan kita adalah merupakan kepala bagi badan. Cantik bagaimana badan pun kalau kepalanya tak ada, boleh tak? Macam mana ya? Iman tu ialah nyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman la yazul. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa faqihna fid din. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wal jihad fi sabilik wa bi amwalina wa anfusina ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al muqarrabin ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa adkhilna al jannata ma'al muqarrabin ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa adkhilna al jannata ma'al muqarrabin ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Apa khabar kekasih pilihan Allah semua? Inilah insan-insan terpilih, ya, yang Allah Ta'ala telah pilih kita untuk berada di taman syurganya, berada di bawah naungan malaikat yang sentiasa mendoakan untuk kita, sentiasa mengisytihadkan nama-nama hadirat yang ada dalam taman syurga ini kepada para malaikat. Dan insya-Allah ini pertanda baiklah, ya, pertanda ahli syurga insya-Allah. Ya, antara tanda ahli syurga kata Rasulullah, hatinya cinta pada Allah, cinta pada pengajian, cinta pada ilmu, cinta pada Islam, cinta kepada kebaikan. Jadi kita sajalah yang tahu bagaimana hati kita. Andainya hati kita belum mempunyai sifat tersebut, kita doalah pada Allah banyak-banyak, minta Allah beri kita hati yang sentiasa cintakan Allah, sentiasa zikir pada Allah, sentiasa ingat pada Allah. Ya. InsyaAllah hari ini kita sambung di muka surat 54, ya. Jadi kita masih lagi membincang tentang bagaimana amaran, ya, amaran Allah, amaran Rasulullah tentang orang-orang yang mencuaikan sembahyang, mengabaikan solat. Kerana solat ini, kalau dibandingkan dalam tubuh badan kita adalah merupakan kepala bagi badan. Cantik bagaimana badan pun kalau kepalanya tak ada, boleh tak? Macam mana ya? Iman tu ialah nyawa. Sembahyang itu ialah kepala. Jadi sebab itu ditekankan sangat-sangat supaya setiap orang menjaga sembahyangnya, mendidik keluarganya supaya mendirikan sembahyang. Jadi kita di muka surat 54, perkara yang ke-26. Ya, orang yang meninggalkan sembahyang, mengabaikan solat akan menerima azab 2 kali ganda. Jadi saya cuba teliti kenapa dia 2 kali ganda. Kerana pertama sekali dia sendiri tidak solat. Yang kedua, dia tidak menjalankan tanggungjawab dia, memastikan orang-orang di bawah tanggungjawab dia tak solat. Anak dia tak solat, isteri dia tak solat. Tapi kalau isteri, suami itu susahlah ya. Kalau suami tak solat, sebenarnya bukanlah tanggungjawab isteri, tapi suami merupakan orang yang paling hampir dengan dia. Jadi dia kena berusaha juga supaya suami itu solat. Andainya dia tak mampu untuk menasihat suami, dia doa sajalah banyak-banyak, sembahyang hajat banyak-banyak supaya suami dia menjalankan solat. Kalau tidak, dia bersuamikan orang yang tidak ada kepala. Bayangkan suami tak ada kepala, macam mana ya? Jadi itulah
Kena tiru Asyah lah. Asyah dia usaha, tetapi dia tak berjaya, tak apa. Allah tetap menerima usaha dia dan Allah tetap meletakkan dia di dalam syurga sebab dia telah usaha. Dan dia sanggup menghadapi ujian mati lah. Fir'aun bunuh dia kerana dia mempertahankan iman. Setelah Fir'aun tak berjaya memujuk dia, akhirnya Fir'aun ugut dia pun tak berjaya, akhirnya dia dibunuh, mati syahid dia. Masya Allah. Jadi yang ke-26 menerima azab 2 kali ganda. Wa'iyazbillah, ya. Azab untuk dirinya, azab untuk orang-orang yang tidak dijalankan tanggungjawab membimbing mereka supaya sembahyang. Kemudian yang ke-27, pada hari kiamat dia datang dalam keadaan dibelenggu, kedua-dua tangannya ke tengkuk sambil dipukul oleh malaikat. Macam mana? Ni, dia tangan ni dibelenggu, di apa ni? Digari tangan dia ke tengkuk sambil dipukul oleh malaikat. Bayangkan, kita ni kalau belenggu saja pun dah tak larat dah. Kena pukul pula. Yang pukul tu malaikat. Bagaimana kekuatan malaikat tu? Tuhan saja yang tahu. Takutnya, ya Allah. Ya, Allah minta jauh lah. Kemudian yang ke-28, dibukakan untuknya neraka Jahannam. Kemudian dia masuk ke lapisan paling bawah di dalamnya dengan kepala dahulu seperti anak panah bersama Qarun dan Haman. Itu cara dia masuk tu. Pintu neraka dibuka dan dibalingkan, dilontar kepala dulu dalam keadaan bergari. Bayangkan, Allah, hanya Tuhan sajalah yang tahu, ya, bagaimana azabnya, ya, orang yang tak sembahyang. Kalau kita ada sahabat-sahabat yang tak sembahyang, tolonglah sampaikan, tolonglah beritahu, mudah-mudahan mereka selamat. Ya, Masya Allah, sangat-sangat menggerunkan, ya. Kemudian dijatuhkan ke dasar yang paling bawah. Hari itu saya sebut sedalam mana neraka tu, kalau digolekkan satu batu besar daripada tebing dia memakan masa 40 tahun untuk sampai ke dasarnya. Entah berapa ribu kilometer ke bawah. Itulah bagaimana dahsyatnya neraka, ya. Yang ke-29, setiap suap makanan yang masuk ke mulutnya akan berkata, nasi akan berkata, lauk akan berkata, kuah-kuah akan berkata. Apa katanya? Laknat Allah berkata, ni maknanya dia berdoa. Makanan yang nak dimakan oleh orang tak sembahyang ni akan berdoa, kata dia, laknat Allah ke atas engkau, wahai seteru Allah. Ya, nasi kita menganggap kita seteru Allah. Kerana kita akan memakan makanan yang Allah sediakan. Kita ni bila kita menghadap satu portion, satu pinggan makanan, dalam tu ada beberapa benda, bahan yang Allah telah rancang berapa lama untuk lahirnya makanan itu dalam pinggan kita. Nasi yang kita makan tu bermula daripada beras. Siapa yang tanam beras tu? Siapa beras datang daripada padi? Siapa yang tanam padi tu? Berapa lama dia nak menghasilkan padi itu daripada mula benih sampai pokoknya naik, kemudian dia berbunga, kemudian dia buah, kemudian dituai, kemudian dihantar ke kilang, kemudian dimasukkan ke guni, dihantar ke kedai dan sebagainya. Jadi itu baru nasi. Kemudian kalau ayam, ayam yang dekat pinggan kita tu datang daripada mana? Siapa yang pelihara dia? Berapa lama pelihara? Berapa banyak makanan yang ayam tu perlu untuk membesar sehingga dia menjadi sesuai untuk disembelih dan sebagainya. Itu baru dua. Ada lagi kuahnya, ada lagi santannya, ada lagi. Jadi ya Allah, setiap sayur lagi. Jadi setiap apa yang kita makan tu Allah rancang sudah berapa lama, ya, untuk menyediakan nikmat yang akan kita rasa. Tu baru makanan.
Bagaimana dengan air kita minum? Siapa? Saintis mana boleh buat air? Walaupun dia tahu teori tu HO apa? Tak tahulah saya apa arti istilah-istilah ni. Jadi maknanya setiap titisan air itu merupakan nikmat yang tak terhingga. Itu digambarkan oleh penceramah. Dia kata kalau kita ni sedang dahaga, di dalam gelas ni ada satu segelas air, dan kita ditawarkan untuk beri dunia ini, tetapi kita sedang dahaga, kita nak pilih dunia atau kita nak pilih air? Itu. Tapi kita perasan tak berapa banyak air yang Allah sediakan untuk kita, sampai kita sampai ke kelas ini. Kita bangun pagi tadi, apa kita buat dengan air? Kita mandi, kita bersihkan badan kita, bersihkan, kita sediakan makanan, kemudian kita macam-macam minum dan sebagainya. Itu baru pagi ni. Sekejap lagi balik, berapa banyak air yang kita nikmati daripada anugerah nikmat Allah. Jadi jadilah kita orang yang sentiasa berterima kasih, sentiasa bersyukur. Minta Allah jadikan kita seorang yang mempunyai sekeping hati yang syakur. Pada syakur, sentiasa rasa kita sedang menikmat nikmat Allah yang tak terhingga, dan jadi kita sangat-sangat berterima kasih. Cakap Melayu pun tak apa. Terima kasih ya Allah atas nikmat yang tak terhingga yang Kau kurniakan kepada hamba yang kerdil ini, hamba yang dhaif ini, hamba yang miskin ini, hamba yang fakir ini, hamba yang jahil ini. Tapi Engkau layan hamba dengan memberi nikmat yang tak terhingga. Terima kasih ya Allah. Jadi sebab itu dengan ucapan itu Allah kurniakan kita, bukan ucapan itu saja-saja, dikurniakan kita pahala yang tak terhingga apabila kita bersyukur dengan syukur yang tak terhingga. Ya Allah. Tapi Allah kata, sedikit sangat, wa qalil min ibadiyas syakur. Sikit sangat hamba-Ku yang bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk dalam yang sedikit itulah. Jadi ini pun kursinya banyak, tapi orangnya sedikit saja. Tak apalah. Inilah berlian-berlian. Inilah intan-intan yang dipilih oleh Allah. Alhamdulillah ya. Kursi ini pun tak apa, dia akan jadi saksi kita hadir pada hari ini insya-Allah. Jadi dia akan pergi bersama dengan Qarun dan Haman. Dalam pengajian yang lepas kita sebut 4 orang. Di sini 2 orang saja disebut, Qarun dan Haman. Siapa 2 lagi ingat tak? Fir'aun dan Qarun, Haman, Fir'aun dan Ubay bin Khalaf. Siapa Ubay bin Khalaf? Orang biasa, tak sembahyang, tak ada sebab. Kalau Fir'aun tu kotlah takabur dengan kekayaan kekuasaan dia. Qarun takabur dengan kekayaan dia. Haman sibuk dengan usaha kerja buat dia sebab dia menjadi menteri kepada Fir'aun. Tetapi Ubay ni tak ada sebab, orang awam yang tak sembahyang. Jadi ada 4 tok imam yang akan mengepalai orang yang tak solat masuk ke neraka, wa'iyyazubillah. Ke-29, setiap suap makanan ada, yang masuk ke dalam mulutnya akan melaknat dia ya. Dia kata engkau makan rezeki Allah tetapi engkau tidak tunaikan fardunya, iaitu perintah Allah. Siapa cakap? Makanan. Jadi kita jangan pelik lah ya. Allah Ta'ala, semua makhluk di dunia ini berhubung dengan Allah. Berhubung dengan Allah, sujud pada Allah, bertasbih pada Allah. Cuma kita tak faham dan kita tak nampak. Segala pokok, segala batu-batan, segala titisan air, segala oksigen ni kita nak ukuran macam mana ya, segala sedutan, setiap sedutan oksigen kita semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita tak nampak. Sebab itu nasi kita bercakap, kalau dia nak dimakan oleh orang yang tak sembahyang, dia mendoa kebinasaan untuk orang yang tidak menunaikan tanggungjawab kepada Allah. Setelah dia menikmati rezeki Allah yang tak terhingga. Yang ke-30 pakaian pula ya.
pakaian pada jasadnya, ingin menjauhkan diri daripadanya sambil berkata, jika Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan aku akan lari daripada kamu, kata baju. Baju ni kalau boleh dia nak keluar daripada badan orang yang tak sembahyang. Tapi apakan daya, dia tak ada tenaga untuk membolehkan dia lari keluar daripada badan orang tak sembahyang. Kalau dia boleh lari, orang tu tak berpakaian lah, ya. Tapi tetapi apabila dia dipakai oleh orang tak sembahyang, pakaian pun mendoakan kebinasaan dia. Nak cabut lari daripada dia. 31. Apabila dia keluar dari rumahnya, rumah itu pula berdoa. Pemergian kamu, kata Allah, kata rumah, tidak disertai Allah. Kita ni kalau nak keluar, kita keluar dengan doa supaya Allah bersama kita, Allah lindungi kita, Allah selamatkan perjalanan kita pergi dan balik. Tetapi orang tak sembahyang ni, rumah dia kata apa? Semoga Allah tidak menyertai kau. Tidak dalam jagaan Allah. Peninggalan kamu tidak diganti. Apa maksudnya? Maksudnya kalau kamu pergi, mati di tempat kamu pergi, kamu tidak akan, dia doa supaya tak ada orang seperti kamu ni masuk ke rumah balik. Jangan ada orang seperti kamu ni, kalau kamu pergi, kamu berambuhlah pergi, matilah di sana, dan jangan ada orang yang seperti kamu ni diganti. Orang yang tak sembahyang juga masuk kepada aku, kata rumah. Dan semoga engkau tidak kembali kepada keluargamu dengan selamat. Dia keluar pergi kerja dalam keadaan tak sembahyang subuh, contohnya. Rumah kata, kamu pergilah. Mudah-mudahan kamu tak baliklah pada keluarga. Lah ni akhir-akhir ni, tiap-tiap hari. Saya malam tadi, saya punya sepupu, isteri kepada sepupu saya, meninggal dunia. Kemudian pagi tadi pula, sepupu juga yang lain, dia telefon, dia kata tahu tak apa nama? Sepupu juga telah meninggal dunia. Usia dia sebaya dengan adik saya. Dan satu hari sebelum Ramadan baru ni, anaknya yang bongsu yang menjaga dia semasa dia sakit meninggal dunia pula. Saya kata sakit apa? Dia kata sakit kaki je. Sakit kaki. Tapi sebenarnya sakit kaki kah, sakit tangan kah, sakit apakah, itu hanya sabab musabab. Yang sebenarnya sudah sampai masa. Allah Ta'ala setiap Allah jadi kita ni, Allah dah ada masa ajal kita. Masa lahir kita pun Allah dah tentukan, masa pergi kita pun Allah tentukan. Jadi sebab itu kita kena sentiasa berhati-hati. Kita kena rasa kita ni terlalu dekat dah dengan masa kita akan pergi. Kita doalah pada Allah, minta Allah sambut kita, terima kita dalam keadaan husnul khatimah. Sangat-sangat takut ya kalau kita al-khatimah, itu kita tidak ada daya upaya. Hanya Allah saja yang berkuasa menjadikan akhir kita ni husnul khatimah ataupun su'al khatimah, tetapi kita kena usaha ya, insya-Allah. Itu rumah ya, rumah akan mendoakan supaya kita tak baliklah kat dia ya. Dialah pergi. Baik pergi, meninggallah tempat kau pergi. Yang ke-32, dilaknat semasa hidup dan selepas matinya. Maksudnya sepanjang hidup dia tu, dia kena laknat. Apa laknat? Doa kecelakaan. Ya, rumah laknat, baju laknat, makanan laknat, bumi yang pijak laknat, udara yang dia bernafas pun laknat. Pendek kata apa saja. Tilam yang dia tidur melaknat dia, bantal yang dia tidur melaknat dia, kain selimut laknat dia. Pendek kata apa saja dia sentuh daripada kepunyaan Allah di dunia ini, sedangkan dia tidak pernah berterima kasih, tidak pernah menunaikan tanggungjawab yang paling top sekali, membuktikan kesyukuran dia, iaitu sembahyang, maka semua sekali melaknat. Sebab semua makhluk Allah ni sentiasa bertasbih, sentiasa bersujud pada Allah ya. Kalau ada manusia-manusia yang engkar, maka semuanya mendoa supaya kecelakaan akan menimpa orang itu. Wal-'iyazubillah. 33.
Mereka yang tidak menyuruh ahli keluarganya, pekerja-pekerjanya. Ahli keluarga ni anak pinak kita, pekerja. Kalau kita sebagai bos, kita ada pekerja yang tak semayang, tapi bos sebab tak tahu saja. Kalau kita bos, pekerja tak semayang, kita ada authority untuk menegur dia. Jadi kalau kita biarkan saja dia tak semayang, maka kita akan dipertanggungjawab oleh Allah SWT. Sahabat handainya, kita berkawan dengan orang tak semayang. Dengar tak cerita setan tumpang kabilah di padang pasir nak berjalan? Ada saya cerita tak? Belum. Di padang pasir, perjalanan berbahaya. Selalu ada penyamun di padang pasir. Kalau seseorang itu nak berjalan, kalau dia keseorangan, dia kena tumpang kabilah, rombongan yang nak berjalan, nak pergi ke tempat yang sama tu. Satu hari satu kabilah dia nak berangkat ke satu tempat. Tiba-tiba datang seorang pakcik, dia kata, boleh tak saya nak tumpang? Saya nak tumpang untuk bersama-sama pergi. Dia pun tumpang lah. Jadi jalan sampai waktu makan, berhenti makan. Sampai waktu rehat, berhenti rehat. Sampailah ke tempat yang pergi, dah malam dah. Jadi dia orang pun ajaklah pakcik yang tumpang tu bermalam bersama. Dia kata, minta maaf lah, saya takut nak bermalam dengan anda. Tahukah anda siapa saya ni? Saya ni ialah iblis, syaitan. Tapi dia merupa manusia. Dia kata, saya ni sekali saja tidak sujud menghormati Adam, Allah laknat keluar daripada syurga dan laknat sampai hari kiamat, sampai selama-lamanya. Tetapi pada hari ini, sepanjang hari saya berkawan dengan rombongan ini, daripada pagi sampai malam, sudah 5 kali tak sujud pada Allah. Saya sekali je. Kamu semua ni 5 kali tak sujud pada Allah. Saya takut bala Allah turun, nanti kena saya sama, saya nak lari pergi ke lain. Itulah. Setan pun tahu. Tapi pasal apa dia tak mau bertaubat? Degil. Jangan jadi orang degil. Degil, tak mau bertaubat, sanggup dilaknat oleh Allah selama-lamanya. Untuk dia senang hati, dia kata, aku tak mau seorang masuk neraka, aku nak goda sebanyak mungkin anak cucu Adam supaya bersama-sama aku ke neraka. Jadi godaan dia yang paling top sekali, pertama, dia berusaha supaya kita tak solat. Yang kedua, dia berusaha supaya kita bergaduh. Supaya kita bergaduh, berkelahi antara satu sama lain. Yang paling dia suka sekali, pergaduhan antara suami dan isteri. Bila suami isteri bergaduh, dia akan mendapat taj. Apa dia taj? Mahkota. Akan diberi mahkota oleh bos dia kalau dia berjaya menjadikan suami isteri bergaduh dan membawa kepada perceraian. Itu paling dia suka. Jadi sebab itu, kita sebagai isteri, kalau sebagai suami pun, kalau ada titik-titik yang akan membawa kepada perselisihan, kita telan. Kita telan segala kemarahan kita tu, jangan kita keluarkan. Kalau kita nak tegur pun, tunggu minggu depan. Minggu ni kita nampak benda yang patut kita tegur, pada masa tu kalau kita tegur, kita akan kasar, kita akan melakukan sesuatu yang mungkin akan menggoreskan hati dia, maka tunggu minggu depan, slow talk dengan dia. Cakap elok-elok. Kalau cakap elok-elok, kadang-kadang sampai dia menitiskan air mata. Kalau isteri itu bijaksana, menegur secara yang baik, insya-Allah ya. Jadi sahabat handainya dan sesiapa yang berdamping dengannya. Siapa sajalah. Sebab itu kita kalau nak berdamping, nak berkawan rapat, carilah orang yang salihah. Orang yang saleh. Ya, sebab apa? Orang berdamping dengan orang yang soleh ni salah satu daripada hujah yang membolehkan kita diterima oleh Allah sebagai orang yang layak masuk syurga.
Ingat tak saya cerita? Satu orang bila ditimbang, dosanya lebih berat daripada pahala dia. Akhirnya Allah kata masuk neraka lah. Dalam perjalanan dia dibawa ke neraka, Allah suruh panggil balik. Cuba panggil dia balik, kok ada sedikit kebaikan dia. Kerana Allah nak masukkan dia ke syurga, cuba kok dia ada sedikit kebaikan. Cuba tanya dia, pernahkah dia berdampingan dengan orang alim? Tak. Pernahkah dia makan bersama dengan orang dia? Sesuap ataupun dua suap? Tidak. Pernahkah dia berjalan selangkah ataupun dua langkah dengan orang alim? Dia sambut tok guru ke, nak datang, dia berjalan menemani tok guru kepada manakah? Tak juga. Adakah dia pernah berjiran dengan orang alim? Tak. Adakah nama dia ada mirip nama orang alim? Nama Muhammad ke, nama Fatimah ke, nama seperti isteri Rasulullah, nama Aisyah, nama Khadijah? Tak juga. Entah nama apa, tak tahulah. Akhir sekali Allah kata, adakah dia pernah mengasihi satu orang yang orang tu ya cinta pada orang alim? Yang tu ada. Yang tu ada. Contohnya dia pernah kasih pada si A, yang si A tu cinta pada orang alim, suka pada orang alim. Yang tu ada. Maka dengan kasihnya dia pada satu orang yang kasih pada orang alim, Allah kata masukkan dia ke dalam syurga. Jadi sebab itu kita kalau nak cari orang yang rapat pada kita, carilah orang yang baik-baik, orang yang akan menegur kita kalau kita tersalah, tersilap, ya itu. Tapi kalau orang yang membalikkan kita, kita elok-elok, satu yang salihah berkawan dengan dia, jadi talihah. Talihah ni terbalik daripada salihah. Itu wal-iyazubillah, ya. Jadi supaya menunaikan salat. Jadi makna adakah dia telah menjalankan tanggungjawab dia menyuruh orang-orang yang berada, yang berdamping dengan dia untuk menunaikan salat. Maka api neraka untuk mereka dinyalakan lebih awal. Ini doa ni, semoga dia dengan Allah, kerana mereka tergolong dalam orang yang tidak beramal dengan ilmunya. Jadi maknanya dia akan dibakar oleh api neraka lebih awal daripada orang lain, kerana walaupun dia sembahyang tapi dia tak tunai tanggungjawab ilmu dia untuk menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar. Amar ma'ruf yang paling penting ialah supaya orang yang berada di samping dia tu menjalankan tanggungjawab yang paling utama, iaitu salat. Allahu Akbar. Minta Allah jauh ya. Ini satu tanggungjawab yang berat ni sebenarnya. Ya. Bagaimanalah kawan kita? Saya ni duk buat fisioterapi. Ada dua budak fisio tu. Seorang saya nampak pakai tudung elok . Yang seorang lagi tu tak pakai tudung. Jadi saya ni doa dalam hati dululah. Dia main sekali lagi, saya akan selotok lagi dia. Wanita yang tak pakai tudung ni susah kita nak bagi tahu. Kalau tak kena gaya dia melenting. Betul tak? Jadi kita yang pakai tudung ni alhamdulillah. Kalau suruh buka pula kita melenting. Ya. Tapi orang yang tak pakai tu, kalau kita nak suruh dia, nak bagi tahu dia, kena fikir banyak kali supaya apa yang kita cakap tu masuk ke hati dia. Ya, insya-Allah ya. Tapi kalau kita tak mampu, hati kita jangan redha. Hati kita tidak redha melihat dia tak semayang, melihat dia tak tutup aurat, melihat dia tidak jaga mulut, melihat dia buat benda-benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ke-34, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan bala di bumi atau tempat yang penduduknya tidak mengerjakan solat, seperti bala gempa bumi, ditelan bumi, halalintar dan sebagainya. Jadi maknanya kalaulah seluruh penduduk tempat tu tak solat, akan diturunkan bala. Kalau ada seorang solat, mungkin yang seorang tu pun akan terkena juga. Sebab nikmat dia turun, dia tuju pada individu tertentu. Tapi bala bila turun, dia menyeluruh. Tapi yang berlaku di Indonesia dulu, di manakah? Di
Palu. Jadi ada satu rumah tak terjejas. Rupanya tuan rumah tu seorang ibu tunggal, dia tolong ajar mengajar Quran anak-anak di sekitar dia. Di perkampungan itu dia jadi tok guru Quran, dia ajar secara percuma. Masya Allah. Ya, Tuhan tunjuk bagaimana hebatnya orang yang melakukan ibadat, melakukan berinteraksi dengan Al-Quran tu. Baru ni anak saya buat kenduri, dia nak pergi Mekah 29 bulan ni, dia dah bertolak, dia buat kenduri. Salah seorang yang hadal kenduri tu, dia kata, saya tengok satu hari tu di satu tempat lah ya, dia orang berhimpun untuk hari keluarga agaknya. Dia kata, saya tengok ayah cik, muka ayah cik ni bersinar-sinar. Ayah cik tu macam bapa saudara lah ya? Bapa saudara dia, bapa saudara sabit kan, macam mana kan. Dia kata saya nampak muka ayah cik ni bersinar-sinar, tapi dia diam saja. Dia kata dia tak cerita kat orang. Jadi siapa ayah cik ni? Bisan saya, Tok Bisan saya. Jadi saya tanyalah pada isteri dia, apa dia amalan ayah cik ni. Dia kata ayah cik ni lepas sembahyang Isya pukul 9 dia tidur, dia bangun pukul 3 pagi, dia baca Quran. Seminggu khatam. Tiap-tiap minggu khatam. Jadi maknanya bermulazamah dengan Al-Quran, membaca Quran, itu adalah suatu amalan yang sangat cantik, sangat indah. Dia kata nampak berseri-seri. Orang lain tak nampak macam tu, dia kata. Nampak bersinar wajahnya. Itulah. Jadi kita hendaklah disiplinkan diri. Setiap hari aku mesti baca Quran. Paling tidak baca satu muka surat. Paling tidak. Dan kalau duduk saya saja, kita baca apa ayat-ayat yang kita ingat. Baca Fatihah banyak-banyak. Baca Qul Huwallah banyak-banyak. Bacalah ayat kursi banyak-banyak. Semua ayat-ayat Quran tu hebat-hebat belakang. Ya, itu. Allahu Akbar. Ini semua-semua ni ada suatu cerita-cerita yang sampai pada kita ni, ada perancangan Allah. Allah rancang nak sampai ke telinga kita cerita-cerita yang boleh kita jadikan tauladan. Jadi sebab itu kita doa pada Allah. Begitu juga Dr. Sidi Fadil. Saya cerita lagi. Belum. Ketika dia di kapan, dibuka lah muka dia kan. Ada kawan dia snap. Dia ambil gambar wajah Dr. Sidi Fadil setelah dia di kapan, sebelum ditutup. Dia ni pada hari biasa orangnya hitam manis. Hitam manis orangnya. Tapi wajah dia semasa dia orang snap, wajah yang akhir sebelum ditutup tu putih macam pakai bedak. Masya Allah. Itulah ya, hidup dia tu sentiasa dalam amar ma'ruf nahi munkar. Dia kerja dia ajak orang pada kebaikan, dan dia pula seorang yang sangat pintar, sangat mahir. Lidah dia tu sangat lancar dalam berdakwah. Masya Allah. Sebab itu dia dipanggil murabbi. Dalam album dia tu dijadikan sebagai seorang murabbi ummah ya. Masya Allah. Ke-35. Jika orang yang solat, orang yang solat 34 kita baca belum? Dah ya. Ke-35, orang yang solat membiarkan orang di kelilingnya tidak mengerjakan solat, bala Allah akan menimpa semua yang tinggal di tempat itu. Ini sama yang di atas lah ya. Maknanya kita jangan reda orang keliling kita tak solat. Kita kena berusaha dengan cara yang hikmah, dengan cara yang berbijaksana ya. Sebab itu kalau paling tak mampu pun dengan hati. Wa huwa adhaful iman, itulah orang yang paling dhaif imannya. Kalau hati pun tidak mengingkari orang yang tak solat, kalau dianggap orang yang tidak ada iman ya, walaupun dia sembahyang. 36. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj,
Rasulullah SAW diperlihatkan satu kaum sedang memecahkan kepala dengan kepala mereka dengan batu berkali-kali dengan kuat. Setiap kali kepala mereka pecah, Allah SWT menggantikannya dengan yang baru. Lantas mereka memecahkannya semula dan peristiwa itu berlaku berulang-ulang kali. Itu. Kalau kita di dunia ni, kalau kita buat benda yang tak betul, kita menyesal, kita hantuk kepala. Allah, aku silap, banyak buat salah. Jadi begitulah. Orang yang tak semayang esok, dia hantuk kepala dia ke batu, dia ambil batu, dia pecahkan kepala dia, kerana dia sangat-sangat menyesal. Kerana dulu dia tak salat, dan setiap kali hancur, pecah kepala dia, Allah ganti dengan kepala baru, dia akan terus menerus menjerit, beraung kerana kesakitan, tapi dia tetap juga memecahkan kepala dia. Ini kalau tak semayang. Lah ni musim PKP ni, orang yang tidak ada iman, tidak ada ilmu, dia rasa banyak tertekan, ada yang bunuh diri. Ada tak? Ada yang bunuh diri. Kalau dia bunuh diri, cara dia bunuh diri itu, dia akan terus melakukan cara itu di akhirat besok. Kalau dia tikam diri dia akan tikam terus menerus di akhirat besok. Kalau dia tak bertaubat. Kalau dia makan racun, dia akan terus makan racun. Menjerit sakit, tapi makan lagi. Jadi janganlah. Jangan fikir bila bunuh diri selesai masalah. Bunuh diri, kita akan mengundang masalah yang lebih dahsyat lagi. Tertekan di dunia ni, tak ada, kita duduk tikam diri. Jadi sebab itu, orang yang bertakwa, orang yang salat, orang yang berdamping dengan Al-Quran, insya-Allah dia tidak akan sampai kepada suatu peringkat tertekan sehingga bunuh diri. Insya-Allah. Sebab itu kita sentiasalah berdoa pada Allah, sentiasa kita berada dalam keadaan yang didekati oleh Allah, mendekati Allah. Saya doa tuan-tuan ni minta sentiasa berada dalam wuduk. Orang yang sentiasa berada dalam wuduk, insya-Allah dia sentiasa bersama dengan malaikat menjaga dia. Kita disiplin diri, setiap kali batal wuduk, pergi bilik air, ambil wuduk baru. Kita ni air ada di mana-mana. Kalau Bilal setiap kali batal wuduk cari air nak ambil wuduk, kita ni air melimpah ruah di mana-mana. Tapi janganlah ambil wuduk membazir pula. Tak dapat pahala pula di situ. Kita ambil wuduk, kita buka kecil saja. Setakat yang diperlukan. Saya pula ditakdirkan Allah, tempat ambil wuduk tu dia tak boleh besar. Dia tak mau besar. Air dia kecil je keluar. Jadi saya pun biar begitulah. Tak mau baiki biar. Itu Allah takdirkan begitu ya, supaya kita tidak membazir, insya-Allah. Kemudian yang ke-37, Allah SWT menyediakan neraka wil. Fawailul lil musallin. Untuk orang yang menundakan salat sehingga habis waktunya. Dia ni salat tapi tangguh. Dah habis waktu. Tak sedar. Ya? Kecuali jika dia bertaubat. Neraka wil ialah satu gaung di dalam neraka Jahannam yang jika ditolak bukit ke dalamnya, nescaya bukit itu akan hancur kerana tersangat panasnya. Bayangkan, suatu gaung yang sangat panas, bukit yang begitu kuat boleh hancur kerana panas. Bagaimanakah manusia? Allah. Kalau yang ni satu pun bukan 37, tapi satu ni pun sudah cukup untuk menjadi nasihat pada kita supaya kita menjaga sembahyang. Ini pula begitu banyak. Ya, Allah. Yang ke-38, bagi orang yang meringankan solat, yang tadi dia melangguhkan solat, yang ni meringankan solat, disediakan untuknya 15 siksaan. 6 di dunia, 3 ketika menemui ajal, 3 ketika di dalam kubur, 3 lagi
ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. 15. Ni orang yang meringan-ringankan solat. Meringan-ringankan ni maknanya buat acuh tak acuh. Kadang buat, kadang tak. Kalau buat pun buat cincai-cincai. Jadi kita kalau boleh, kita kena azam. Bila kita buat sesuatu amal, kita harap Allah terima amal tu. Kalau kita baca Quran, baca secantik mungkin. Hadirat ni belajar tajwid. Amallah. Minta kita dapat membaca dengan tajwid yang betul. Kita ada lima permintaan kita sebelum baca Quran. Hadirat minta apa? Minta apa? Minta bila baca Quran minta apa ke Allah? Siapa nak jawab? Pertama, minta dapat baca dengan tajwid yang betul. Yang kedua, minta supaya faham dengan fahaman yang tepat apa yang kita baca. Yang ketiga, minta kita mengamalkan apa yang kita faham dengan ikhlas, seikhlas mungkin. Yang keempat, kita minta supaya Allah bantu kita menyampaikan pada orang lain apa yang kita faham, apa yang kita amal tadi, sejauh mungkin, seramai mungkin. Dan yang kelima, minta supaya kita berjihad memperjuangkan tuntutan ayat yang kita baca tu sebaik-baik perjuangan. 5. Setakat ni apa? Tak ada. Baca aja. Bismillah, terus baca ya. Minta pada Allah supaya kita melakukan, dapat menikmati 5 perkara tadi. Sebelum kita mula, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita minta dulu pada Allah. Jadi kalau kita tersilap, insya-Allah Allah akan ampun ya. Kemudian yang ke berapa? Yang ke-38. Sudah. 6 siksaan ya. 6 siksaan di dunia bagi orang yang meringan-ringankan solat tadi. Pertama, dihilangkan berkat umur. Apa maksud berkat umur? Umur kita ni ada satu modal yang paling mahal, paling penting. Dengan ada umur ni lah kita boleh buat apa yang kita nak buat. Betul tak? Kalau sudah tak ada umur, nak baca satu subhanallah pun tak boleh lah. Jadi umur ni Allah Ta'ala memberi peringatan pada kita dalam surah Wal-As. Wal-As, demi masa. Apa itu masa? Itu umur kita lah. Innal insana lafi khus. Kebanyakan manusia menempah kerugian. Syekh Qutb kata, bagaimana kita nak melihat bagaimana keadaan manusia ni, kita letak diri kita tempat tinggi. Kita pandang ke bawah. Bila kita pandang ke pasar, apa orang-orang yang di pasar tu buat? Dia ingat Allah tak? Punya bising di pasar tu, bising dengan berjual beli, bising dengan macam-macam. Berapa orang di pasar tu ingat Allah. Lihat pula di airport, lihat pula di taman permainan, lihat pula di tempat bola sepak, di stadium Bukit Jalil. Lihat pula dalam night club, lihat pula di Genting Highland, lihat pula di USJ Al-Falah USJ 9. Jadi kita lihat ramai-ramai ni, banyak yang ingat Allah ke, banyak yang untung ke, banyak yang rugi. Banyak menempah kerugian dalam dia menggunakan umur dia. Dia nak buat baik pun dia kira guna umur, dia nak buat jahat pun dia kira guna umur. Ya, saya dalam beberapa minggu yang lepas, cucu saya tengah malam, dia lari masuk bilik bapa dia, cucu perempuan, SPM umur berapa? SPM 15 kan berapa? 17. Duk katakan muda je. 17 dah cucu kan. Jadi dia ni tengah nak ambil SPM lah tahun depan, dia lari tengah malam. Pasal apa? Dia kata ada nampak orang suluh. Orang naik atas bumbung, suluh ke bawah dengan torchlight. Jadi maknanya apa? Ada orang tengah duk tidur, ada orang duk tengah tahajud, yang dia duk tengah merancang untuk mencuri kan, apa-apa tak tahulah. Bila
Cucu saya buka lampu, lari, dia pun bergegar cabut lari. Alhamdulillah. Jadi sebab tu bila belum tidur, pagarlah rumah dengan ayat kursi. Macam mana nak pagar dengan ayat kursi? Kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim, 7 penjuru. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wal azim. Betul sampai sini, wala ya'uduhu sampai sini, sampai keliling rumah kita sampai bertangkuk balik. Jadi insya-Allah lah, mudah-mudahan berkat kita. Kalau pagar besi pun dia nak masuk, dia masuk juga. Tak jamin. Jadi sebab itu pagarlah dengan pagar dengan ayat kursi. Ada satu lagi apa nama, doa ni memang makbul. Rumah Tok Bisan saya yang kata muka bersinar tadi, dia tiap-tiap malam, tiap-tiap kali lepas sembahyang dia baca doa apa? Tak ingat tu, malam ni baru ingat. Dia ada baca doa, satu doa tu, insya-Allah keliling rumah dia pencuri masuk. Rumah ni. Tapi rumah dia alhamdulillah pencuri tak masuk, macam pencuri tak nampak. Itu digombak, rumah dia digombak. Itulah. Itu doa khas kita minta, la ilaha illallah itu menjadi pagar rumah kita. Muhammad Rasulullah itu menjadi paku-paku untuk memasak pagar tadi. Ada lagi lah apa nama? Allahu Akbar. Tak ingat dah. Siapa ingat doa tu? Tak ingat dah. Nanti kali akan datang saya akan bacakan ya. Jadi Allah hilangkan berkat umur dia, maknanya dia menggunakan umur dia, makin dia berumur makin jauh pada Allah. Sebab itu apabila ditanya Rasulullah SAW, siapa orang yang paling baik dan siapa orang yang paling jahat, Allah kata orang yang paling baik orang yang Allah bagi umurnya panjang dan dia bertambah kebajikan. Itu orang paling baik. Orang paling jahat, dia umur panjang tapi bertambah maksiat. Itu orang paling jahat. Jadi umur kita ini perlu kita rancang. Nak rancang macam mana? Minta bantuan Allah untuk kita menggunakan umur untuk semakin berumur, semakin menambah kebajikan, makin nambah dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu doa dia, Allah marzuqni ghtinama khamsin qabla khamsin. Ayah ya Allah, rezekikan pada hamba dapat merebut 5 sebelum datang 5. Apa itu 5? Muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sibuk, hidup sebelum mati. Tak payah orang, Allah tahu. Doa pada Allah, ya Allah ya Tuhanku, bantu hamba supaya dapat merebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Jadi kita bila kita berdoa macam tu, kita rasa sayang untuk membiarkan walaupun 1 detik, 1 minit umur kita tanpa kita buat apa-apa. Saya kalau nak basuh pinggan pun, saya bawa iPad. iPad tu ada ceramah macam-macam. iPad tu pun dapat free. Pengajian di rumah saya, bila birthday saya, dia bagi free iPad. Harga 1,000 lebih juga. 2 tahun tak pandai guna. Duduk je tengok ada iPad. Lepas tu aku ni pasal apa? Barulah pandai guna. Lah ni usung mana-mana. Usung. Nak pergi basuh pinggan, bawa ke dapur. Nak pergi dalam bilik, bawa dalam bilik. Sebab ceramah dia sangat-sangat banyak. Dari Indonesia, dari Malaysia, ceramah. Macam-macam lah. Sangat-sangat hebat. Isu semasa pun ada. Jadi kita kena juga kita mengetahui tentang isu semasa. Isu semasa sekarang ni kita sedang berada dalam zon peperangan apa? Perangan bukan. Perang COVID. Lepas ni dia akan datang jadi yang lain pula. Sebab peperangan ini peperangan secara senyap untuk melumpuhkan penduduk dunia. Sekarang ni ramai kita lumpuh. Kapal terbang tak boleh terbang. Tapi baru akhir-akhir ni baru boleh. Tapi masih lagi kita berhadapan dengan ini kena pakai mask, kena berjarak dan macam-macam. Sembahyang tak boleh macam biasa.
Jadi dia akan lumpuhkan ekonomi, lumpuhkan pergerakan, lumpuhkan pendidikan, dan akhir sekali dia akan lumpuhkan seluruh penduduk ini semua dengan cakap dia. Itu WHO tu. Rupanya WHO tu adalah suatu NGO. Tapi dia isytihad dia peringkat dunia. Jadi kita pun yes WHO. WHO kata kamu tak boleh keluar kerja. Tak keluarlah kita. Kamu kena kuarantin di rumah, karantinlah kita. Kamu kena tutup hidung, tutuplah kita. Tak tutup, dia lepas virus. Kita kena. Jadi tutuplah kita. Tak lama dia kata kamu tak ada semayang. Jangan semayang. Macam mana? Kalau dia kata jangan semayang macam mana? Lawan lah. Masa tu lawan lah. Janganlah ya. Sampai melampau. Jadi sebab itu kita kena berusaha supaya umur kita berkat. Nak berkat kena buat 4 perkara. Illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. 4 perkara ni berkatlah umur. Apa dia? Beriman dengan keimanan yang hidup. Ada orang beriman tapi iman dia mati. Apa tanda iman dia mati? Dia suka buat benda yang bercanggah dengan tuntutan iman. Orang yang beriman, dia akan buat hanya yang diredai, yang sesuai dengan keimanan dia. Betul tak? Jadi ramai orang yang beriman tapi iman mati. Yang kedua, bila beriman, setiap gerak kita semuanya menjadi amal soleh. Kita bangun, amal soleh. Kita duduk, amal soleh. Kita bergerak, amal soleh. Kita buat apa-apa, amal soleh. Kenapa? Karena kita buat segala-galanya lillahi ta'ala. Sebab itu kita kena berdoa supaya hati ini menjadi aras Allah yang sentiasa menggerakkan kita, mengarahkan kita untuk melakukan amal soleh. Hati ini yang akan jadi ajar. Jadi sebab itu hati ini kena setiap hari kita bercakap dengan dia. Kita bersihkan dia. Amal soleh. Yang ketiga ialah kita watawasaw bil haq. Kita kena pesan memesan. Kalau saya melalui pengajian ini, saya berpesan. Hadirat, balik ke rumah dengan kawan-kawan, dengan keluarga, dengan suami, dengan siapa-siapa pun, kita sampaikan, sampai menyampaikan. Supaya kita menjalankan tanggungjawab kita. Pesan memesan dengan kebaikan. Dan yang ketiga, pesan memesan dengan kesabaran. Nak buat benda baik ni kena sabar. Nak menjadi orang yang baik pun kena sabar. Nak menjadi orang yang menjunjung perintah Allah pun, menjauhkan larangan Allah pun kena sabar. Kita nak sampaikan pada orang kena sabar. Dan kita kena sabar melakukan amal soleh ni sampai ke akhir hayat kita. Setengah ulama-ulama orang saleh ni, dia rasa beruntungnya mereka yang dapat meninggal awal dan dalam keadaan husnul khatimah. Kita ni tak tahulah bagaimana kita. Rindu tak kita kepada mati? Siapa rindu untuk mati? Tak. Takut untuk mati. Amalan tak cukup. Tetapi sebagai orang yang sentiasa berusaha untuk melakukan kebaikan, dia juga rindu untuk mati. Sebab dengan mati itu dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu dengan kekasih yang selama ni dia bercakap dengan begitu rapat sekali. Bila kita bercakap dengan Allah dalam salat, Allah sangat rapat dengan kita, lebih rapat daripada diri kita sendiri, lebih rapat daripada orat merah kita. Jadi sebab itu khusyukkanlah salat kita, rasakanlah kita sedang berada dengan Allah, bercakap berbisik-bisik dengan Allah, dan kita sentiasalah meletakkan azam kita untuk melakukan ibadat yang terbaik supaya diterima. Jangan buat cincai-boncai, asal buat. Asal buat. Kalau nak baca Quran pun baca dengan cara yang terbaik, dengan doa tadi. Kalau nak datang kelas pun datang kelas dalam keadaan yang sebenar-benar ikhlas untuk mencari ilmu, untuk berada di taman syurga, untuk mengamalkan ilmu, untuk menyebarkan ilmu yang kita dapat itu. Dapat sikit kita amal sikit, dapat banyak kita buat banyak, insya-Allah.
Itu orang yang umurnya berkat. Saya heran tu. Imam Nawawi yang umur 45 tahun. Dia sudah meninggal. Tetapi dia meninggalkan dia punya kitab-kitab dia, hasil dia punya terlalu banyak. Begitu juga Imam Ghazali, Imam Syafi'i. Muda-muda meninggal. Tapi Allah, kitab dia kita nak baca tak dapat. Bagaimana yang orang menulis? Itulah berkat umur. Barakatul umri. Minta Allah berkatkan umur kita, insya-Allah. Yang kedua, dihapuskan tanda orang saleh dari wajahnya. Orang saleh ni dia wajah dia berlainan. Saya tengok satu dialog antara seorang tok guru dengan tok guru Kristian. Saya tengok gambar dua-dua tu, ya Allah. Yang tok guru Islam ni muka dia ceria. Yang Kristian tu muka dia sebam, tak ada cahaya, tak ada nur. Jadi insya-Allah muka orang yang orang solat ni ialah dalam keadaan bercahaya. Kalau nak paling bercahaya, ambillah wuduk sebelum azan. Azan tu kita dah ada dalam telekung dah. Dah ada dalam saf dah. Itu cahaya dia bersinar seperti matahari, masya-Allah. Yang ketiga, dihapuskan pahala bagi semua amalan yang lain. Sebab apa? Awwalu ma yuhasabul abdu as-salah. Awal yang dihisap terhadap seorang hamba tu ialah salat. In salahat salaha sa'iru amali wa in fasada sa'iru amali. Kalau bagus salat, yang lain diterima dengan baik. Kalau rosak salat, yang lain dikaji sehadus-hadusnya dan akhirnya akan ditolak. Wal iyazubillah. Sebab apa? Amalan kita ni kalau dikaji halusi, jumpalah yang ni tak betul, yang ni tak betul, akhirnya ditolak oleh Allah SWT. Jadi kita kena jaga fail pertama yang akan dicek. Bila fail pertama tu yes, yang lain pun bagus. Macam custom lah. Kalau check bag yang pertama jumpa dada, dia akan korek sampai ke dalam perut. Betul tak? Dia scan sampai dalam perut. Ada seorang cerita kat saya, orang bawa dadah ni rupanya dia bubuh dalam badan dia. Dia bubuh melalui bahagian bawah dia tu. Lepas tu katanya dia tak dapat di scan. Lepas tu dia pergi buang air besar, dia ambil balik lah benda tu. Ya Allah, punya kotornya. Perangai orang dadah ni ya, masya-Allah. Yang ke berapa C? D. Doanya tidak diangkat ke langit. Maknanya dia berdoalah, minta berdoa, Allah tidak akan, malaikat tak angkat ke hadarat Allah. Maknanya doanya tak terangkat. Mintalah doa tak terkabul. E, tiada apa tu? Tiada bahagian untuknya daripada doa orang-orang yang soleh. Kita ni berada seluruh dunia ni, kita saling doa-mendoa. Apa dia? Masa kita baca tahiyat. Kan? Apa dia kita baca? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Jadi siapa ibad as-salihin? Orang sembahyang. Kalau kita tak sembahyang, kita tak soleh. Kita toleh wal iyazubillah. Jadi kalau kita sembahyang, Nabi pun doa untuk kita, sahabat pun doa untuk kita, sama-sama orang beriman pun doa saling, doa mendoa. Masya-Allah. F, keluar rohnya dari jasad tanpa iman. Dia keluar tanpa iman. Orang beriman dia akan menunaikan sembahyang dengan baik. Dah 10, dah 11, 10. Jadi kita berhenti takat tu. Nanti kita sambung tentang 3 siksaan ketika dia nak meninggal. Nak meninggal pun dia akan disiksa juga ya. Wal iyazubillah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincang pada hari ini menambahkan kuat kita untuk memperelokkan solat kita, untuk menjaga solat keluarga kita, menjaga solat sahabat-sahabat kita, dan khususnya pembantu rumah kita. Pembantu rumah ni biasanya dia tak ada ilmu. Dia datang dalam keadaan tidak ada ilmu, kita bimbinglah dia.
Kalau dia tak semayang, ajar dia semayang. Tak tutup aurat, ajar dia tutup aurat. Kerana dia bukan mahram dengan suami kita dan sebagainya. Itulah. Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah, surah wal asri dan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wa amalan salihan maqbulan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon pada Engkau ilmu yang memberi manfaat. Kami mohon pada Engkau umur yang diberkati. Kami mohon pada Engkau ya Allah hati yang ikhlas, seikhlas-ikhlasnya, dan mohon pada Engkau ya Allah kami dapat merebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Semoga kami menjadi orang yang menyesal dahulu dan tidak menyesal kemudian. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hamba-hamba kami ini hamba-hamba yang Engkau ridai, hamba-hamba yang Engkau kasihi, hamba-hamba yang Engkau rezekikan kepada kami syurga firdaus Engkau. Bantulah kami ya Allah untuk mendapat keistimewaan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar وادخلنا الجنة مع المقربين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.